Hai, Assalamualaikum murid-murid. Ni Cikgu Hilda. Hari ni kita akan belajar bahasa Melayu tahun 5. Pertama sekali cikgu nak mohon semua orang buka buku teks bahasa Melayu tahun 5. Okey, ni dia punya muka depan. Okey. Okey. Awak terus buka lagi, buka. Kita akan buka Kampung Datuk Okey, kalau dia besar sangat kita boleh kecilkan dia. Ni dia. Kampung Datuk, unit 2, muka surat 9. Okay, nampak tak dekat bawah ni? 9. Okay, buka muka surat 9. Okay, lepas tu. Okay, kita akan baca sama-sama dengan cikgu. Awak dengar dulu. Sepetang dengan nenek. Kalau awak ada telefon, awak boleh guna QR lah. Macam awak scan Sejahtera kan. Yang ni QR ni awak boleh scan dekat sini. Nanti dia akan keluarkan satu pautan untuk kamu tengok. Okey, sepetang dengan nenek ni adalah kampung dia, kampung nenek dia. Awak boleh tengok halaman ni penuh dengan pokok bunga, pokok berdaun, pokok yang tinggi, pokok renek. Okey, dah awak boleh nampak nenek ni sedang menanam pokok bunga di dalam pasu. Okey, ini adalah penulis tu. Dia sedang memegang penyiram pokok. Okey. Tengok rumah dia adalah rumah jenis apa? Rumah dia adalah rumah jenis papan. Ada 2 tingkat Tingkat yang bawah ni mungkin bilik atau dapur dia. Lepas tu dihubungkan dengan tangga untuk pergi ke tingkat atas. Okey, seterusnya kita lihat. Bimbing murid untuk mengecam dan menyebut ayat tunggal. Okey, cuba awak buat satu ayat. Awak nampak budak lelaki ni. Macam mana kita nak buat ayat? Okey, tadi kita dah kenal pasti barang-barang ataupun benda yang kita nampak. Jadi kita nak buat ayat macam mana? Senang saja. Ikut cikgu ya. Ini budak lelaki. Budak lelaki ini sedang menyiram pokok. Okey, gambar yang kedua. Ini nenek. Nenek sedang menanam pokok. Okey, seterusnya kita buka muka surat 11. Okey, ini datuk dia. Okey, ini adik-adik dia. Datuk dia ada dekat mana tu? Datuknya ada di bawah pokok. Datuk dia tengah buat apa tu? Datuk dia tengah memegang joran. Lepas tu ini gambar nenek. Nenek dari belakang rumah. Pada waktu bila agak-agaknya? Pada waktu petang. Okey, apa yang adik tu buat? Adik tu sedang menyiang ikan dan meletakkan ke dalam besen. Okey, cikgu ulang balik. Di bawah pokok dari belakang rumah pada waktu petang ke dalam besen. Okey, adik dia yang satu lagi duduk di atas pangki. Okey, sebelum kita belajar buat ayat, kita akan belajar frasa sendi nama yang 3 ayat pendek-pendek ni kita panggil frasa sendi nama. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 12. Sarapan di warung Pak Kasim. Okey, kita tengok gambar apa ni? Gambar di tepi sawah. Siapa yang datang makan tu? Orang kampung sedang makan di warung Pak Kasim. Okey.
Yang sebelah tepi ni adalah kelapa muda. Mereka sedang membeli kelapa muda. Mereka datang dengan naik apa? Mereka datang dengan menaiki basikal tua. Orang kampung duduk di mana? Orang kampung duduk di atas bangku kayu. Okay, kamu boleh baca frasa-frasa ini bersama ibu bapa kamu. Okey, kita lihat muka surat 13. Kuih bahulu. Okey, Zahira membantu nenek membuat bahulu bersama-sama dengan kawan-kawan nenek. Okay, ini adalah kuih tradisional ya, dibakar dan dibuat menggunakan tepung dan juga kelapa. Awak tengok tu. Tepung tu dipukul dengan telur, kemudian diletakkan dalam satu acuan. Ni nama acuan dia. Diletak pula dan dibakar di atas sabut. Sabut tu apa? Sabut tu adalah kelapa kering tadi. Ini adalah cara orang dulu-dulu memasak kuih. Tengok dia punya bekas acuan ni dibuat daripada tembaga. Okey, kita baca bersama-sama. Nombor 1, Zahira memukul telur. Bahulu dibakar dengan sabut. Ibu menyusun bahulu di dalam dulang. Mereka menggunakan acuan tembaga. Okey, ini adalah dulang. Tengok dulang zaman dulu sangat besar. Dan dia punya barang-barang pun sangat berat. Tengok dia punya penceduk adunan tepung tu pun bekas dia sangat besar dan berat. Acuan tembaga ni kalau kamu angkat memang berat. Macam tu jugalah dengan tempat pemanggang ni semua dibuat daripada besi tembaga, memang sangat berat. Okey, muka surat 14, bakat Datuk. Tengkolok ini dibuat oleh Datuk. Simpan tengkolok ini elok-elok. Bagaimanakah tengkolok ini dibuat? Wah, kemasnya buatan tengkolok ini. Tengkolok ini adalah pakaian seperti topi dan juga songkok, tapi dia adalah warisan budaya kita. Dia menggunakan kain songket untuk dibuat bentuknya. Kalau lihat zaman sekarang dia telah kembali popular. Sekarang ada orang yang terima tempahan ni dan baru-baru ni dia masuk dalam majalah 3. Sebenarnya tengkolok ni dia ada cara-cara pemakaian yang tertentu lah. Dan tengkolok ni kalau awak beli bukannya murah dalam harga dia pun ratus-ratus juga. Biasanya orang yang pakai ni untuk upacara majlis kahwin macam pengantin ataupun orang yang membuat acara seni pertahankan diri seperti silat dan sebagainya. Tengkolok ni juga dipakai oleh raja-raja. Jadi setiap corak ataupun lipatan tu sebenarnya membawa maksud-maksud yang tertentu. Okey, itu adalah contoh tengkolok yang dipakai oleh datuknya. Tengok pada muka surat 15, tempat menarik. Datuk membawa melawat ke tempat menarik di kampung. Okey. Ada apa dekat kampung dia ni? Rupa-rupanya kampung dia ni ada banyak tempat menarik Okey, yang nombor 1, mendaki bukit. Nombor 2, jambatan gantung. Nombor 3, air terjun. Menunggu bas di tepi tasik. Okey, dia suruh tulis frasa secara mekanis. Awak boleh tulis frasa ni, okey, dan kemudian awak boleh ambil gambar dan tunjuk kepada cikgu. Okey, ini adalah album keluarga dia. Siapa nama penulis ni? Haji Mansur Okey, baca dengan cikgu. Ini album keluarga Haji Mansur. Bayi itu adalah bapa Zahim. Ini gambar Datuk semasa muda. Siapakah kanak-kanak lelaki itu? Okey. Dia cakap apa? Bayi ni, okey, penulis tu adalah Zahim maaf Penulis tu adalah Zahim. Bayi itu adalah bapa Zahim. Okey, ini adalah bapa Zahim. Yang datuk dia kita panggil Haji Mansur. Okey. Okey, itu saja. Cuma yang cikgu nak hari ni ialah apa tadi cikgu kata?
tulis dia suruh tulis frasa ni secara mekanik, awak tulis balik. Kemudian yang baca frasa tu awak rakam audio tadi. Awak tengok muka surat 11. Awak rakam frasa tu di bawah pokok dari belakang rumah pada waktu petang ke dalam besin. Okey, sekian saja, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.